إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan topik kita berkaitan dengan fiqh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Pagi ini kita nak sambung masih lagi dalam topik berkaitan dengan salat fardu Jumaat, dan kita nak bincangkan pada pagi ini syarat-syarat khutbah Jumaat. Walaupun tak semua yang baca khutbah, tapi kita sekadar kita mempelajari ataupun ada pengetahuan tentang berkaitan dengan khutbah. Bagi sahnya salat Jumaat disyaratkan perkara-perkara berikut. Syarat-syarat untuk khutbah. Yang pertama, nama Allah qiyam ataupun berdiri. Bagi orang yang berkhutbah tadi ataupun imam yang menyampaikan khutbah, maka syarat imam hendaklah berdiri dalam dua khutbah bagi yang mampu, jika mampu. Dan dipisahkan antara dua khutbah itu dengan duduk berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW berkhutbah dengan berdiri, kemudian Nabi duduk, kemudian bangun lalu membaca beberapa ayat dan zikrullah azza wajal. Daripada Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian bangun, seperti mana yang kamu perbuat sekarang. Kerana khutbah salah satu daripada dua fardu Jumaat, maka wajib pada dirinya berdiri dan duduk seperti dalam salat. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib hendaklah dilaksanakan ataupun hendaklah menyampaikan khutbah tadi dalam keadaan berdiri. Itu jika mampu. Tapi kalau jika tidak mampu berdiri, dia hendaklah berkhutbah dengan duduk, kemudiannya berbaring. Kalau tak mampu duduk, boleh sampai berbaring. Tapi kalau dah sampai baring tadi, tukar je lah orang lain. Tukar imam lain, khatib yang lain lah, katakan tak. Tapi kalau dah duduk ni pun sebenarnya, kalau boleh diganti terus, katakan dengan orang lain, katakan. Tak payahlah sampai, sebab kita jangan ialah kita kata memaksa ataupun memaksa imam tu juga kena sampaikan ataupun kena baca juga khutbah. Kalau dah tak mampu, tukar saja orang lain, settle masalah, tidaklah timbul masalah sah tak sah khutbahnya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT, walaupun dari sudut fiqah mengatakan jika tidak mampu boleh dalam keadaan duduk, kata mampu berduduk, boleh mampu dalam keadaan sambil berbaring, katakan jika tak mampu. Tapi dipisahkan antara dua khutbah itu dengan diam seketika lah. Kalau dah duduk tu macam mana Ustaz berhenti di antara dua tu? Diam lah, berhenti dengan diam. Kalau berdiri kita duduk, tapi kalau dah duduk, kalau duduk atas kursi nak kena duduk bawah ke tak? Duduk atas kursi and then diam masa berhenti tu. Berhenti khutbah dia diam. Wallahu a'lam. Itu syarat yang pertama. Di sini kita kata disebut juga mengatakan dan sah ikutannya dengan sekalipun khatib tidak mengatakan aku tidak mampu. Walaupun khatib tadi makna dia tidak sebut pun dia tak mampu ke apa kan, katakan sah kita ikut, tak ada masalah. Kerana yang zahir hanya bahawa dilakukan demikian kerana kelemahannya. Dan lebih utama lagi melantik naib lah. Kalau dah nampak tak mampu tadi, saya kata lebih baik gantikanlah. Jika nyata bahawa dia mampu berdiri, khatib mampu berdiri tapi dan tidak mengatakan
maka hukumnya sama seperti imam yang nyatakan hadasnya dan hukumnya telah dijelaskan. Tak. Maknanya tak boleh lah, tak sah lah dia punya khutbahnya tadi jika dia mampu tapi kita kata dia tidak melaksanakan syarat tadi, kata. Dia langgar syarat tadi, kata. Maka menyebabkan tidak sah dia punya khutbahnya. Yang kedua, syarat yang kedua didahulukan khutbah di atas salat. Syarat yang kedua, khutbah itu hendaklah didahulukan ke atas salat. Tak semestinya, tak seperti sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya kita kata kita sembahyang dulu dan barulah khutbah. Tapi khutbah Jumaat tidak. Khutbah Jumaat hendaklah khutbah dahulu, lepas khutbah barulah salat. Itulah yang telah sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin yang sedemikian. Tidak wajib, maknanya di situ dalam hati Allah telah ada ijma'. Dan wallahu a'lam. Okey. Dan tidaklah mensyaratkan khatib tadi kena berniat untuk menyampaikan khutbah. Sama juga makmum tidaklah kena berniat sahaja aku mendengar khutbah, 2 kali khutbah, tak perlu, katakan. Tak perlu berniat. Kenapa? Kerana ia adalah zikir. Zikir bentuk zikir ataupun menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, doa dan juga bacaan. Maka tidak disyaratkan niat pada semua itu. Tak perlu niatlah, katakan. Tapi niatkan pada dasar kerana Allah tu kena adalah, katakan. Tapi tidaklah spesifik macam kita semayang, tak. Semayang nak kena ketika takbir nak kena niat dan sebagainya, ta'yin niyah, itu tak perlu, katakan. Tak. Wallahu a'lam. Yang kedua, yang ketiga, taharah. Syarat yang ketiga ialah taharah. Disyaratkan khatib itu hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan hendaklah suci dari kotoran. Seperti mana kita belajar dalam bab salat, katakan pun sama juga, iaitu najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat. Maka tidak sah khutbah tanpa taharah kerana ia syarat pada Jumaat dan pengganti 2 rakaat dari fardu zuhur. Maka disyaratkan padanya taharah seperti takbiratul ihram. Sekiranya khatib pingsan dan atau berhadas masa khutbah, maka hendaklah dia bersuci dan meneruskan khutbah. Kata batal salat ataupun batal ketika menyampaikan khutbah terkentut. Imamnya terkentut ke ataupun sewaktu dengan dia batal wudu, maka khatibnya kena pergi ambil wudu balik. Tapi macam mana ustaz nak buat hari Jumaat, katakan penuh dah ni orang. Sebab tu saya sarankan kena ada satu pintu depan yang boleh dibuka. Kok-koklah imam mana tahu, sekali-sekala katakan saya sendiri ke ataupun imam-imam yang lain terbatal ketika nak menyampaikan khutbah, ketika dah separuh dah sampaikan khutbah, batal wudunya. Maka nak mencelah tengah-tengah ni tak mungkin lah, sebab ramai dah penuh dah. So cara yang mudah ialah ada pintu yang boleh dibuka. Hanya itu sebab kita kata taharah syarat untuk menyampaikan khutbah tadi. Wallahu a'lam. So hendaklah bersuci dan lepas ambil wuduk boleh continue khutbah. Makmum kena tunggu sekejap lah, tak? Dan jika katalah imam tu pula ustaz pengsan, kalau imamnya pengsan bagaimana, katakan. Kalau imamnya pengsan macam Allah Subhanahu wa taala, boleh digantikan dengan orang yang lain, katakan. Boleh tukar. Ada wallahu a'lam. Boleh tukar dengan orang lain dan continue teruskan sambungan khutbah tadi, katakan. Wallahu a'lam. Yang keempat, menutup aurat. Disyaratkan pada khatib ataupun pada khutbah Jumaat adalah khatibnya menutup aurat untuk ikutan seperti mana disyaratkan menutup aurat dalam solat. Dan yang kelima, bahasa Arab. Ni yang bahasa Arab ni macam mana saya. Lepas tu kita dalam khutbah mukaddimahnya dalam bahasa Arab. Ada mukaddimah khutbah itu dalam bahasa Arab. Ittaqullah usikum bitaqwallahi azza wa jalla, kan.
kita sebut itu sampai dalam mukaddimah itu semuanya dalam bahasa Arab. Kenapa? Sebab syarat. Syarat. Tapi tak syarat semua. Mukaddimah je ada. Mukaddimah pada pada khutbah yang pertama dan mukaddimah pada khutbah yang kedua. Ada. Disyaratkan khutbah dalam bahasa Arab sebagai ikutan bagi salaf dan khalaf. Kerana ia zikir yang difardukan, maka demikian itu disyaratkan padanya seperti takbiratul ihram, sekalipun tidak dipahami kecuali satu orang dari kalangan mereka. Jika dapat mempelajari bahasa Arab, wajib semuanya sebagai fardu kifayah. Wajib fardu kifayah dan cukup dipelajari oleh satu orang dari kalangan mereka. Jika semuanya tidak melakukannya, maka semuanya berdosa dan tidak ada Jumaat bagi mereka. Bahkan hendaklah mereka salat zuhur. Jika tidak dapat mempelajari bahasa Arab, hendaklah imam khatib berkhutbah dengan bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan rukun-rukun khutbah itu dengan bahasa yang diketahui dan sahlah Jumaatnya dengan demikian. Demikian juga jika imam tidak dapat mempelajari bahasa Arab, hendaklah berkhutbah dengan bahasa yang diketahuinya. Kita kalau tengok khutbah yang dibaca itu cukup baca ayat Quran, mengajak orang bertakwa dan sebagainya, itu dah cukup dah khutbahnya, kata. Dengan peringatan dengan menggunakan ayat Al-Quran dan juga mengingatkan orang supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterjemahkan dan diuraikan sikit tentang berkaitan dengan tajuknya dan tentang macam Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah untuk menyatakan sahnya khutbahnya tadi. Dan yang keenam, syarat yang keenam ialah waktunya. Disyaratkan pada khutbah hendaklah dilakukan pada waktu zuhur, setelah gelincirnya matahari. Lepas tu kita masuk waktu salat, baru boleh untuk disampaikan khutbah. Masuk waktu baru boleh sampaikan khutbah. Kecuali pandangan yang mengatakan salat zuhur itu, salat Jumaat itu boleh dilakukan sebelum zuhur. So ada pandangan yang menyatakan salat Jumaat itu boleh dilaksanakan sebelum zuhur. Tetapi pandangan itu tuan-tuan, kita kata tidak, bukanlah pandangan yang kuat yang katakan. Tapi jumhur ulama menyatakan bahawa waktu salat zuhur Jumaat itu adalah waktu salat zuhur. Wallahu a'lam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW solat Jumaat ketika tergelincir matahari, dan diriwayatkan bahawa baginda berkhutbah setelah tergelincirnya matahari. Itu dalam hadis sahih. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dimaklumi bahawa Nabi SAW keluar kepada Jumaat bersambung dengan tergelincirnya matahari. Demikian juga semua imam-imam pada semua bandar-bandar lah hari ini. Sekiranya ia boleh didahulukan, nescaya didahulukan Nabi SAW sebagai keringanan ke atas orang-orang yang lebih awal datang dan dilakukan pada awal waktu. Wallahu a'lam. Ini hujah katakan. Yang ketujuh, bilangan. Kita dah ambil bilangan untuk salat Jumaat, kita cukup bilangannya sebanyak 40 orang yang mendengar khutbah. Disyaratkan bagi sahnya khutbah Jumaat hendaklah dihadiri 40 orang lelaki yang sah salat Jumaat dengan mereka, iaitu 40 orang yang bermukim, ataupun dipanggil 40 orang yang bermustautin. 40 orang yang bermustautin. Maknanya bermustautin seperti mana yang kita dah ambil istilah bermustautin, mereka yang duduk di sinilah, rumah di sini, menetap di sini. Kalau Bandar Puteri ini macam itulah, memang 40 orang. Kalau dulu kat kampung, saya pernah ceritakan sebelum ni, Bilal akan kira dulu, tak cukup tak bilangan, tak cukup telefon, mana orang ni, mana orang ni, mana orang ni. Betul dia katakan. Kalau tak cukup bilangan, dah telefon tak sampai juga, mereka tukar kepada zuhur. Mereka tukar kepada zuhur. Sebab itu syarat. Ada mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain tak apa. Kata mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki tak cukup bilangan 40 pun dia boleh semayang. Semayang Jumaat tu boleh dilaksanakan walaupun tak cukup bilangan. Kita untuk sahnya tadi,
mesti ada 40 orang bermustautin. Tapi hang ni tak ada lah kita kira lagi. Kalau kita tak nak kira lah nak, ya. InsyaAllah cukup kan, katakan. Melihat kepada umum lah, secara umum. Kalau nak kira seorang-seorang susah jugalah, kata tak. Sebab ramai, kita ada kalau penuh ni ada berapa? 1,200. 1,200. Nak cari muka-muka orang Bandar Puteri tu, nak kira seorang-seorang, insya-Allah cukup. Yang banyak, yang ramai yang ada ialah orang yang bermukim. Dia bermukim, dia bukannya bermustautin. Maknanya dia bekerja kat sini, kan? Ataupun kita kata dia baru lepas musafir ke, duduk lebih 3 hari ke, katakan, baru dipanggil bermukim. Sebab tu istilah dalam fiqh tu bermustautin, 40 hari, 40 orang. 40 orang. Orang musafir kita kata dah, kita tahu dah orang musafir tidak diwajibkan solat Jumaat. Maka yang wajib solat Jumaat itu ialah bermukim dan bermustautin. Yang dikira 40 orang tu ialah orang yang bermustautin sahaja. Jadi istilah tu kena faham lah, katakan tak. Kemudian membaca Allah, maka khatib dan disyaratkan 40 orang itu mendengar khutbah. Maka khatib mengeraskan suaranya dengan rukun-rukunnya yang mana ia didengar oleh bilangan yang sah Jumaat dengan mereka. Kerana maksud dari khutbah adalah nasihat, dan ia tidak tercapai kecuali dengan memperdengarkan, sekalipun mereka tidak memahaminya. Seperti orang awam yang tidak pandai membaca Al-Fatihah dalam salat dan dia tidak memahami maknanya, yang tidak cukup memperlahankan, yang dijadikan alasan untuk bilangan firman, untuk alasan bilangan ni firman Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila diseru azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan salat Jumaat. Allahu a'lam. Itu syarat yang ke-7. Manakala syarat yang ke-8, yang terakhirnya ialah untuk khutbah ini hendaklah mualat. Dia kata mualat. Mualat ni ialah sahnya khutbah disyarat dengan syarat mualat, iaitu dilakukan secara berturut-turut tanpa diselangi pemisah yang lama antara rukun-rukun, dan tidaklah terjadi pemisah yang lama antara dua khutbah. Sebab tu kalau mualat ni kita kata tidak, maknanya tidak terpisahlah dengan kadar yang tertentu. Ada kadar tertentu. Macam kalau imam tadi, sebab tu imam tadi lepas kalau batal, misal kata dia pergi ambil wuduk tu berapa minit, lama ke 10 minit ke ambil wuduk. Kalau 10 minit lama tak? Kata lama, Ustaz, katakan. So boleh batalkan, boleh terbatal dia punya khutbah tadi disebabkan tidak ada mualat di antara khutbah tadi. Duduknya tu lama di antara dua khutbah, terlalu lama, maka pun tak boleh juga. Pemisah di lama antara dua khutbah pun tidak dibenarkan. Begitu juga antara khutbah dan salat sebagai ikutan. Maknanya di antara salat khutbah tadi nak pergi ke salat pun tak boleh dipisahkan dengan terlalu lama, kata. Kerana mualat ini mempunyai kesan yang zahir dalam menundukkan hati-hati, dan kerana khutbah dan salat kedua-duanya menyerupai salat jamak. Dan umpama di dalam fiqh mazhab Syafi'i ni, khutbahnya dia banyak khutbah dengan salat ni dia kita kata dia kiaskan dengan salat, katakan. Dikiaskan dengan salat, wallahu a'lam. Dan di antara dua-dua khutbah ni, khutbah dengan salat tadi umpama sembahyang jamak lah, katakan. Jadi antara jamak jamak zuhur dengan asar atau maghrib dengan isyak, yang mana perlu dilakukan secara berterusan, tidak boleh ditangguh terlalu lama. Baik, sekiranya terjadi pemisah yang panjangnya pada 3 keadaan tersebut, tidak sah khutbah. Tidak sahlah khutbah. Jika masih ada waktu yang membolehkan untuk melakukan, wajib melakukan demikian,
Jika tidak, maka Jumaatnya bertukar jadi Zuhur. Tapi kalau ada dah kita ada waktu, maknanya boleh mula balik, kena mula baliklah khutbahnya tadi. Wallahu a'lam. Itu dia berkaitan dengan syarat. Manakala rukun-rukun khutbah Jumaat, rukun khutbah Jumaat baru ni kecoh kat mana tu? Mana? Gombak. Yang mana imamnya berkhutbah tidak mewasiatkan tentang takwa, itu tertinggal. Kecoh jugalah, ya tak. Mungkin dia katakan masa ketika itu makmum ada yang sedar dan sebagainya, ya tak. Jadi kalau kita lihat rukun-rukun khutbah Jumaat, yang pertama tuan-tuan mati Allah, tentulah yang pertama sekali rukun khutbah ini ialah memuji Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah. Ada contoh dia memuji Allah dulu. Ada memuji Allah wajib dengan lafaz alhamdu, dan maknanya tidak boleh menggantikan tempatnya seperti asyukru ke al-madhu ke al-thana lillah ke, tak boleh. Dia kena mula, mesti kena mula dengan alhamdu, alhamdulillah, ada, ataupun innal hamdalillah, ada, mesti mulakan dengan puji-pujian. Dalil yang demikian itu dalam ikutan pada apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumaat lalu memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berucap setelah itu dengan suara yang tinggi. First memuji. Yang kedua, lepas memuji, selawat ke atas Nabi SAW. Selawatlah, berselawat ke atas Nabi SAW. Ia sah dengan setiap bentuk selawat. Tak kira selawat apa pun, katakan boleh dibaca Allahumma salli ala Muhammad, paling ringkas, dengan syarat disebutkan namanya dengan terang, seperti Nabi dan Rasul, ataupun Nabi sebut Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, dan tidak cukup dengan menyebut ganti nama seperti mana menggantikan nama yang telah dikiaskan ke atas tasyahud. Ada. Dan sah jika menyebut contohnya tentang Allah Subhanahu usalli ataupun nusalli ala Muhammad. Kalau setakat tu pun dah boleh dah. Allahumma salli ala Muhammad, pendek pun okey, katakan. Allahumma salli ala Nabi, ada ala Nabi pun boleh, katakan. Wallahu a'lam, katakan. Tak cukup kalau dia sebut rahimahullahu Muhammadan. Mana rahimallahu Muhammadan tak boleh. Sebab di situ tidak ada lafaz selawat. Kena ada selawat itu Allahumma salli ala Muhammad. Ada syarat dikatakan kerana rukun dalam khutbah itu ialah berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang ketiga, berwasiat dengan takwa. Ini yang tertinggal. Ini tertinggal. Berwasiat dengan takwa. Dalam khutbah wajib berwasiat, ittaqullah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ada, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Okey. Maknanya dalam khutbah wajib berwasiat dengan bertakwa kepada Allah azza wa jalla, dan tidaklah ditentukan lafaz yang demikian menurut pendapat yang sahih. Sebab itu kalau kecoh itu, dia kena tengoklah, kalau ada rakaman kena dengar baliklah. Kok orang khatib tu dah sebut dalam bahasa Arab, orang yang mendengar tu tak faham, yang ditinggalnya bahasa Melayu. Macam kata dalam yang bahasa Melayunya itu tak disebut, saya seru diri saya dan tuan-tuan semua hendaklah bertakwa. Hak tu dia tak sebut. Tapi bahasa Arabnya sebut tak? Bahasa Arab sebut, sah, tak ada masalah. Tak. Bahasa Arab dia usikum bitaqallah, usikum wa iyaya bitaqallah ya azza wa jalla. Bahasa Arab dia sebut, okey. Kalau dia nak kena tengok baliklah. Pentingnya kadang-kadang rakaman ni penting juga ada sebagai bukti ya, ataupun nak tengok balik apa ni sah tak sah. Kalau misal kata ada apa ni dipanggil kita kata apa ni teguran, nak tengok, kena tengok baliklah apa ni penyampaian khutbah tu. Wallahu a'lam. Jadi berwasiat dengan bertakwa. Dalilnya yang demikian itu adalah ikutan apa yang dilakukan dalam hadis Jabir kita dahulu,
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu panjang kata kan. Nabi selepas saja berselawat, selepas ini Nabi mengingatkan supaya orang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Jabir. Taib, yang keempat, bacaan ayat Al-Quran. Bacaan satu ayat Al-Quran. Ada wajib membaca ayat dari Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Pada salah satu dari dua khutbah. Mana khutbah pertama dah baca, okey. Tanpa ditetapkan, sekurang-kurangnya ayat yang dibaca ialah yang dipahami dan jelas maknanya. Sama ada ayat yang mengandungi janji ataupun ancaman, hukum ataupun kisah atau selainnya. Dan sunat dijadikan pada khutbah pertama agar ia bertemu dengan doa pada khutbah yang kedua. Dalil yang demikian hadis Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar wa nadaw ya Malik, dalam surah Zukhruf, dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata wahai Malik, katakan. Itu juga nama Allah dianggap sebagai bacaan satu ayat, katakan. Sunat membaca surah Qaf secara lengkap dalam khutbah berdasarkan hadis sahih di sisi Muslim dan selainnya. Surah Qaf panjang juga, surah Qaf kan, nak baca tak perlulah, tak semestinya kena baca komplit surah tentang mati Allah, nanti lagi panjang khutbahnya, kata. Wallahu a'lam. Dan tidak perlu dibaca dengan berlagu. Ada setengah-setengah tempat imamnya baca ayat Quran dengan berlagu. Tak semestinya. Dia tak jadi khutbah kalau ayat Quran itu dibaca dengan berlagu, katakan. Sebab khutbah ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita beri peringatan dan sebagainya, tidak sesuai untuk ketika khutbah Jumaat itu ayat itu diperdengarkan dengan berlagu, katakan. Baca je biasa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, katakan. Ada cukup, katakan. Jangan ya ayyuhalladzina amanu, tak perlu. Dia buat kan, tak perlu. Tapi kalau buat pun tidaklah kata soalannya khutbahnya tak sah, ya, jangan silap faham, insya-Allah. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, berdoa untuk orang-orang yang beriman. Di akhirah pada khutbah yang kedua tu wajib mendoakan orang-orang mukmin dalam khutbah yang kedua. Kalau doa layak dengan penutup, dan sekiranya menghaskan doa kepada orang-orang yang hadir, ia sudah memadai. Ia sudah memadai. Kalau dia tak doa, dia tak doakan umum, dia doakan orang-orang yang hadir solat Jumaat saja, cukup dah, boleh dah, diterima dah. Moga sunat mendoakan imam-imam kaum muslimin. Kalau kita dalam doa kita doakan untuk pemimpin kita di negeri Selangor, kita doakan untuk Sultan Selangor dan juga dia punya apa dipanggil, katakan raja muda kan, dia punya pengganti dia, katakan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita nak doakan semua pemimpin pun, seperti mana juga kita sebut dalam doa tadi, agar semua pemimpin-pemimpin yang dilantik melaksanakan ataupun menjalankan ataupun melaksanakan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, katakan. Kita doakan semua pemimpin. Wallahu a'lam. Itu harus. Itu kita kata doa itu pada dasarnya tuan-tuan Allah, doa itu adalah wajib, tetapi kita katakan bukan setakat orang yang beriman saja, bahkan semua imam-imam muslimin dan juga pemimpin-pemimpin mereka. Dan boleh juga dimasukkan doa-doa yang lain. Contohnya doa ke atas, dimasukkan doa ke atas orang kafir yang
membunuh ataupun telah membantai orang-orang Islam, boleh kita doakan ke atas mereka juga. Doa ke atas mereka. Jadi itu ada 5 rukun khutbah. Kalau kita ingat baik, yang pertama tuan-tuan Allah, rukun khutbahnya ialah memuji Allah, selawat, wasiat dengan takwa, baca ayat Quran, dan juga yang kelimanya ialah berdoa untuk orang-orang yang beriman. Untuk sah rukunnya dan juga syaratnya. Baik. Di sana ada perkara-perkara sunat khutbah Jumaat ni. Yang pertama, khutbah Jumaat ni sunat dilakukan di atas mimbar. Kita ada mimbar, kan? Mimbar. Seperti yang diriwayatkan oleh sebilangan sahabat radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Kalau tak ada mimbar, tak ada masalah, boleh juga berkhutbah. Nabi pun sebelum ada mimbar, Nabi berkhutbah bersandarkan kepada pohon tamar, kan? Nabi pegang pohon tamar. Sehinggalah Nabi dibuatkan mimbar, lalu Nabi naik atas mimbar untuk berkhutbah. Ketika itulah berlakunya kisah pohon tamar tadi menangis, merengek seperti seorang bayi merengek, kan? Allahu a'lam. Jadi sunatlah dilakukan tadi khutbah tadi di atas mimbar, kan? Tangganya berapa Ustaz? Terpulanglah. Kalau kita ada berapa tangga? 3 lah kot, 3, 4. 3. Kalau tengah-tengah tempat macam masjid negeri tu, berapa anak tangga naik atas? Tinggi, kan? Tak ada masalah, kan? Tidak ada isu pun. Jangan kata bid'ah Ustaz ni tinggi-tinggi sangat. Tak. Zaman Nabi 3 je, kena buat 3 tingkat je cukup. Benda itu tidaklah termasuk dalam perkara yang dianggap sebagai bid'ah. Katakan wallahu a'lam. Memberi salam, sunat bagi imam memberi salam lah kepada jumhur ataupun yang hadir, audience, kepada semuanya lah, dengan memberi salam. Pertama, kalau imam ni beri salam ketika naik tadilah atas mimbar lah. Dan naik atas mimbar beri salam. Ada juga yang kata imam masuk masjid, dia kena bagi salam, Assalamualaikum, masuk masjid. Kemudian memberi salam yang kedua ialah ketika berada di atas mimbar. Dah sampai, wallahu a'lam. Apabila berada di atas mimbar dan menghadap kepada audiens, lalu memberi salam kepada mereka lah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Jabir bahawa Nabi SAW apabila naik mimbar pada hari Jumaat dan menghadap orang ramai, baginda mengucapkan Assalamualaikum. Baginda mengucapkan Assalamualaikum. Kerana itu tuan-tuan Allah, hukumnya sunat. Seterusnya, duduk dan azan. Duduk dan azan. Apabila khatib telah naik atas mimbar dan menghadap kepada orang ramai dan beri salam, sunat duduk hingga muazzin laungkan azan. Muazzin laungkan azan berdasarkan hadis Sayyib Ibn Yazid radhiyallahu anhu ataupun As-Sa'ib, kata azan pada hari Jumaat dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar pada zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar dan juga zaman Umar. Setekala manusia telah ramai zaman Osman, beliau radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan mereka dengan azan lain yang dilakukan atas az-zawra, dan perkara itu tetap atas wujudnya dua azan. Sampailah hari ini ada dua kali azan. Wallahu a'lam. Yang sunat berikutnya berdiri atas mimbar. Sunat bagi khatib tadi berdiri atas anak tangga yang menyusuli tempat rehat, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, kerana yang demikian lebih sesuai. Adapun yang diriwayatkan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu turun dari anak tangga tempat berdirinya Nabi SAW, berdiri berdiri pada anak tangga yang lain. Utsman radhiyallahu anhu berdiri
pada anak tangga lain, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berdiri di tempat berdirinya Nabi SAW. Jika ini dilakukan sebagian mereka, maka ia bukanlah hujah kepada sebagian yang lainnya, dan setiap orang dari mereka mempunyai maksud yang baik, dan yang terpilih ialah menyepakati Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang kelima, bersandar atau pegang sesuatu. Kalau kita hari ini pegang tongkat itulah, tak? Pegang tongkat tadi. Kalau tak ada tongkat, zaman dulu pedang digunakan dengan tongkat pedang, tak? Pedang ke ataupun panah ke ataupun tongkat dan seumpamanya, dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri, katakan. Itu sunat dengan tangan kiri, katakan. Kerana yang demikian itu lebih meneguhkannya, dan meletakkan tangan kanannya, sama ada tangan kanan ni letak atas paha yang ada, ataupun letak pada tempat atas mimbar, atas tempat paha yang ada lah, katakan, ataupun sama ada meja tu ataupun paha yang ada. Wallahu a'lam. Jika tidak mendapati pedang atau tongkat dan seumpamanya, hendaklah mendiamkan kedua-dua tangannya dengan meletak tangan kanan atas tangan kiri, atau diluruskan dan tidak digerakkannya, dan tidak bermain-main dengan tangannya, kerana yang demikian itu ialah khusyuk dan menghalangnya dari perkara yang sia-sia. Itu yang kelima. Yang keenam, menghadap kepada audience. Jangan khutbah menghadap depan nak, menghadap ke kiblat nak, tak? Tak tahu dia khutbah ke apa depan nama pun berkhutbah. Berkhutbah kita menghadap orang ramai, kan? Menguatkan suara. Sunat kita kuatkan suara. Suara khatib dia tak boleh slow. Dia kena lantang, kan? Walaupun membaca, yes, kita betul membaca, tetapi kita membaca tadi tentang mati Allah, kenalah ada intonasi. Ada intonasinya. Intonasi yang kita kata, yang menunjukkan kita ni berkhutbah, bukan sekadar membaca. Bukan sekadar membaca. Kalau kita setakat membaca macam baca buku cerita, tu yang orang semua tunduk, tunduk belaka. Tapi kalau kita membaca walaupun membaca tetapi dengan nada yang kuat, nada yang betul, macam kita beri peringatan, walaupun seolah-olah macam tidak menggunakan teks, kata, maka itulah yang dikehendakinya, kata. Sebab Nabi SAW pernah saja berkhutbah sampai merah padam mukanya, kata, kan? Ada merah padam muka Nabi SAW, nak menjelaskan, katakan, ataupun nak beri peringatan kepada orang. Itu sunat bagi khatib mengeraskan suaranya melebihi dari yang diwajibkan, seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi berkhutbah pada hari Jumaat, kemudian berucap setelah itu dengan suara yang tinggi, baginda sangat murka, kerana yang demikian itu lebih baik dalam penyampaian dan lebih besar kesannya dalam memberi nasihat. Dalam beri nasihat. Lepas tu ada khatib-khatib kadang-kadang dijekah. Dia jekah, katakan. Tak salah untuk nak jekah, katakan, nak jekah, ini boleh jekah, menjerkah, bahasa Melayu, katakan. Wallahu a'lam. Maksud tu orang yang silap, orang yang kena serangan jantung boleh. Wallahu a'lam. Yang ke-8, kefasihan khutbah. Tak fasih bahasa, tak pandai nak baca Jawi, jangan baca Jawi. Sekarang jadi ba waw mim, bom dibacanya. Kalau Jawi lama lah, Jawi baru ni okey sikit lah. Tapi kalau Jawi baru pun, jika ada perkataan fundamental, jenuh juga dah nak baca. Kalau tak pandai nak baca fundamental, nak baca pluralism, nak baca sklerism, dijawikan itu, orang yang baca tu kalau tak pernah tak pernah jumpa perkataan itu, dia nak baca apa ni, ada. Itu yang lain bunyinya,
Lain bunyi. Sebab apa? Sebab tidak fasih untuk nak menyebut perkataan membaca jawi. So tak perlu. Kalau nak baca juga jawi, praktis dulu. Nak praktis dulu. Tapi sekarang ni mana-mana pun dah dua version. Kita kalau Selangor ni pun ada dua version. Bahasa Rumi dengan Jawi. Ada. Wallahu a'lam. Johor saya tak tahu. Johor ada Rumi dengan Jawi ke Jawi saja? Ada dua-dua. Tak tahu. Ya, kan. Sebab Johor ni dia tekan Jawi dia, yang tekan Jawi. Wallahu a'lam. Tapi apa pun macam Allah Subhanahu wa taala, kefasihan khatib itu pun perlu. Mesti fasih katakan untuk berkhutbah. Yang kesembilan, sunat pendekkan khutbah, jangan panjangkan. Sebab itu khutbah yang disediakan, tak payah ditokok tambah. Tak payah ditokok tambah. Kadang-kadang menambah itu menyebabkan panjang. Sebab estimate dah. Setahu saya katakan khutbah yang dibuat itu telah telah diuji dululah berapa minit, katakan. Berapa minit. Biasa standard antara 15 minit, tak kurang, tak lebih. Kurang lah, mungkin kurang, tapi tak lebih daripada 15 minit. Jadi itu juga bergantung kepada cara penyampaian. Kalau dia cakap dia baca lambat, innal hamdalillah, lambat dia baca, mungkin cecahlah sampai lebih daripada 15 minit, katakan. Tapi kalau dia baca dengan kadar yang tidaklah terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, rasa cukup standard, katakan 15 minit khutbah. Ada di antara dua-dua khutbah itulah, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, sunat bagi khatib tidak hadir untuk Jumaat kecuali setelah masuk waktu. Ada. Yang mana apabila sampai dia terus naik ke mimbar. Ada. Itu sunat bagi imam khatib. Ada. Kalau khatib tadi paling lewatlah. Macam saya kata sebelum ni, jangan dihujahkan imam datang lambat, kita kena datang lambat lah. Imam memang disunatkan datang lambat, makmum tidak. Jangan digunakan hujah imam datang lambat, dia datang lambat. Tak apa, imam biasa lambat. Imam datang lambat sebab disunatkan datang lambat. Sebab tu imam dia datang sampai, kalau seelok-eloknya dia sampai terus naik atas mimbar. Terus naik atas mimbar, katakan. Wallahu a'lam. Itu yang sebaiknya lah, katakan, sunat. Sunat bagi khatib tidak hadir untuk Jumaat kecuali setelah masuk waktu, yang mana apabila sampai dia terus naik mimbar. Maknanya tak ada tahiyatul masjid untuk imam, dia terus naik. Kerana ini yang dinukilkan dari Nabi SAW, yang mana baginda apabila sampai dia terus naik mimbar dan tidak sembahyang tahiyatul masjid. Di sini gugurlah tahiyatul masjid dengan sebab kesibukan dengan khutbah, sebagaimana ia gugur pada orang yang mengerjakan haji apabila memasuki Masjidil Haram sebab tawaf. Wallahu a'lam. Tapi kalau imam tu datang awal, kenalah sujud, kenalah tahiyatul masjid, tak. Tapi tidaklah menepati perkara yang sunat yang kita sebutkan tadi. Yang ke-11, duduk di antara dua khutbah. Sunat duduk di antara dua khutbah untuk tempoh kadar bacaan surah Al-Ikhlas. Dan itu kadar bacaan. Kadar bacaan. Kita baca wallahu a'lam, untuk berdoa ke dan sebagainya. Sebab tu tengah khutbah tu, di antara dua khutbah, saya sebut dah sebelum ni, tak semestinya makmum kena mengaminkan doa yang dibaca oleh Bilal, katakan. Makmum boleh baca doa sendiri.
Sebab ruginya kat situ ialah waktu yang mustajab doa. Masing-masing ada doa yang nak dipanjatkan, maka berdoa. Ini harus, tak wajib pun ataupun tidak ada kita katakan tuntutan pun untuk mengaminkan bacaan doa yang dibaca oleh Bilal tadi. Yang perlu, yang ada ialah waktu itu adalah waktu doa yang mustajab. Jadi antara dua khutbah. So ambil peluang itu untuk berdoa. Bagi makmum, ambil peluang itu untuk berdoa, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Menutup untuk yang terakhirnya, tuan-tuan mati Allah, menutup khutbah tadi dengan istighfar. Sebab tu khatib tadi di akhir dia baca astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Dia mengucapkan mohon keampunan untuk diri dia dan juga untuk audience dan juga untuk seluruh orang Islam yang telah meninggal dunia, yang masih lagi hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Dan apabila khatib selesai khutbah, sunat segera turun dari mimbar dan muazzin memulakan iqamat dan khatib sampai ke mihrab bersama selesai dari iqamah sebagai wujudnya mualat dan meringankan orang-orang yang hadir, katakan. Wallahu a'lam. Dan juga untuk salat itu sunatnya panjang. Sunatnya dipanjangkan. Khutbahnya dipendekkan. Salat itu dipanjangkan. Itu yang sunnahnya ataupun yang sunat. Wallahu a'lam. Adapun perkara-perkara makruh dalam khutbah tadi, dalam khutbah dimakruhkan beberapa perkara. Di antaranya apa yang dilakukan sebagian khatib, mengetuk-ngetuk ataupun menghentak-hentakkan tongkatnya ataupun pedangnya ataupun sewaktunya. Benda itu tidak ada asalnya dan termasuk dalam bid'ah yang buruk. Berdoa apabila sampai di atas mimbar sebelum duduk tidak sabit, tidak ada doa yang khusus. Maka sebagiannya menyangka bahawa ia adalah waktu yang doa yang mustajab. Ini salah, itu nama Allah tidak sabit, nyatakan. Yang benar hanya tadilah di antara dua khutbah. Ataupun perbuatan menoleh dalam khutbah kedua. Menoleh pandang kiri kanan ke, katakan itu tidaklah menoleh dalam khutbah kedua semasa berselawat ke atas Nabi SAW secara khusus tu, itu tidak sabit, katakan. Maka ia batil, tidak berasas, termasuk dalam bid'ah yang mungkar. Berlebihan dalam menyifatkan sultan-sultan dalam mendoakan mereka dan pujian yang tidak benar. Berlebihan dalam mempercepatkan khutbah kedua dan merendahkan suara dengannya pun juga tidak termasuk dalam perkara-perkara yang makruh. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kata beberapa isu katakan berkaitan dengan syarat-syarat rukun dan sunat. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kita ambil satu tajuk yang terakhir, penggantian imam dalam Jumaat. Kadang-kadang ialah apabila solat imam batal dan keluar dari Jumaat atau solat lainnya dengan sebab hadas, macam mana katakan? Imam sakit perut, pergilah berak sekejap atau buang air besar sekejap kan. Lama. Takkan nak tunggu, sebab syarat mualat tadi kena ada. Maka kat situ tuan-tuan Allah, boleh baginya melantik imam menurut pendapat yang lebih zahir, dan makmum menyempurnakan salat dengan mengikut pengganti imam tanpa memulakan niat ikutan. Ada kita kata cukup untuk tadi, kalau katalah turunnya mimbar, imamnya terbatal wudu. Kalau sempat tak lama imam time berwuduk sekejap je, lepas tu keluar balik, boleh sambunglah sebab syarat mualat tadi. Tapi kalau kata imam paksa masuk tandah dan sebagainya, maka boleh bagi imam tadi melantik pengganti di belakang. Ataupun sedang salat, tengah salat sama jugalah, dia boleh melantik pengganti untuk menggantikan dia
menyambung kembali salat. Kalau dia pergi ke belakang, masuk tandas, tak dan, makna dia sakit perut sangat, katakan imam dah nak habis sembahyang dah, pun tak selesai lagi tandas, maka dia kena sembahyang zuhur. Dia kena sembahyang zuhur lah. Wallahu a'lam. Disyaratkan dalam penggantian imam dalam solat Jumaat, hendaklah pengganti itu mengikut imam sebelum hadasnya, dan tidak disyaratkan dia menghadiri khutbah dan tidak menghadiri rakaat pertama menurut pendapat yang lebih sahih, katakan. Jika penggantian itu pada rakaat pertama atau pengganti itu mendapati rakaat pertama dan menggantikan imam pada rakaat kedua-duanya, maka sempurnalah salat dan sempurnalah Jumaat pada keseluruhannya. Jika penggantian itu pada rakaat kedua dan pengganti tidak mendapati rakaat pertama, sah penggantian dan sempurna Jumaat bagi selainnya kerana mereka mendapati rakaat pertama bersama dengan imam. Pengganti belum sempurna kerana ia tidak mendapati rakaat pertama bersama imam dan hendaklah menyempurnakan salatnya sebagai zuhur dan menggantikan dalam keadaan ia ini hendaklah menjaga aturan imam yang digantikan. Di sini tuan-tuan Allah katalah yang menggantikan imam tu, imamnya batal lepas rakaat, lepas rakaat kedua dah masuk berdiri tegak, dah bangkit daripada rukuk, katakan bangkit daripada rukuk batal. Kebetulan pula yang menggantikan tu baru sampai, dia terus je ganti imam, katakan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala kat situ kita untuk yang yang mengganti itu tak ada masalah lah, katakan. Yang makmum pun tak ada masalah, katakan. Tetapi imamnya tadi yang ada masalah, kita kata dia kena tukarkan, dia kena sempurnakan solatnya dengan solat zuhur. Adapun makmum tadi cukup dengan 2 rakaat sahaja, katakan, untuk kemudiannya mufaraqah. Wallahu a'lam. Okey, itu dia tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika masalah-masalah lain tu berkaitan dengan adab-adab je lah, nanti kita bincangkan pada besok pagi berkaitan dengan adab-adab Jumaat dan bentuk-bentuknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Ya. Yeah. Tak perlu sambung je. Sambung dengan salat. Dia kena sambung je, tak perlu mulakan semula. Kalau dia mula semula, ambil masa lagi panjang lagi. Terus saja. Sambung. Wallahu a'lam. Ada lain nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat tu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan mati Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuan kita berkaitan dengan hari Jumaat ini bertambahlah, dan menyebabkan mati Allah Subhanahu Wa Taala kita lebih faham tentang hukum hakam berkaitan dengan solat Jumaat kita. Wallahu a'lam. Supaya besok kita tambung lagi untuk tajuk yang berkaitan dengan adab-adab Jumaat dan bentuk-bentuknya. Kadang-kadang bila sebut adab dan bentuk-bentuknya ni, contohnya hari ni kita kata tengah khutbah disampaikan, macam semalam ni khutbahnya ialah teguran ke atas makmum ketika mendengar khutbah kan. Ada di kalangan kita tengah khutbah dia duk main kapet. Main kalau kapet tu baru, kapet ni baru, kapet lama tak nampak dah. Kapet baru tu kan bila kita lori dekat ini kan dia nampak bekas kan. Lalu dia siap melukis, kemudian tutup balik, kemudian lukis balik, katakan. Benda tu termasuk perkara-perkara yang lara, katakan. Perkara-perkara yang lara. Bertah lagi main phone atau sebagainya, katakan.
baca surat khabar, bahkan mencatat apa yang disampaikan juga termasuk perkara yang lara ketika imam sedang berkhutbah. Jadi benda-benda tu tapi kenapa catat? Tak supaya tak tidur Ustaz. Tak boleh. Tak boleh. Kita hanya dituntut untuk mendengar, katakan. Wallahu a'lam. Jadi itu insya-Allah kita sambung besoklah, katakan. Ada benda yang nak dikupaskan juga berkaitan dengan hadis Nabi SAW, faqad lagaut, faqad lagauta. Terjemahan yang sebenarnya yang mana, katakan. Banyak terjemahan. Ada yang terbatallah pahala. Selalu yang dibacanya terbatallah pahala Jumaat, kan. Betul ke terjemahan terbatal pahala Jumaat kamu? Ada. Sedangkan hadis itu disebut faqad lagauta. Ada. Dia lagauta, dia asal laga. Kalau bahasa Arab ni lagauta maknanya kamu telah telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Bukan makna terbatalnya Jumaat kamu. Kalau terbatalnya Jumaat kamu, maknanya dia tak panggil lagauta. Dia tak lagat. Faqad laga atau okey, faqad laga. Dia merujuk kepada pahala ke. Kalau jamak pahala tu lagat lah, tapi digunakan lagauta. Tapi tak apa, dia ada juga maksud-maksud yang lain. Nanti besok kita bincang insya-Allah. Bukanlah kata saya yang terjemahan tu tak betul ke terjemahan tu telah batal Jumaat kamu tu, yang katakan dia ada maksud. Dia adalah tafsiran kepada kamu telah melakukan sia-sia. Dia bukannya terjemahan kepada perkataan, mengatakan. Tapi adalah terjemahan tu, kamu telah melakukan apa yang dimaksudkan, kamu telah melakukan perbuatan sia-sia tu, dia ada dia punya terjemahan, ada dia punya tafsirannya. Antaranya ialah menyebabkan Jumaatnya tadi ataupun pahala Jumaatnya terbatal. Ada yang kata Jumaatnya tidak sah. Macam-macam pandangan yang ada. Wallahu a'lam. Besok insya-Allah kita cuba kupas sikit kat situ. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu saja kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.